Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada adik-adik pelajar kelas tingkatan 4 dan 5. Apa kabar kamu semua pada pagi ini? Cikgu harap adik-adik pelajar semua berada dalam keadaan yang baik-baik dan sihat-sihat sahaja. Jadi hari ini adik pelajar kita akan teruskan topik yang kita akan pelajari masih lagi dalam bab yang sama, iaitu pertumbuhan penduduk, yang mana topik ini adalah merupakan rumusan terakhir dalam semua topik-topik yang telah kita pelajari dalam bab pertumbuhan penduduk, iaitu topik terakhir merumus kesan struktur dan komposisi penduduk kepada pembangunan negara. Dan adik-adik pelajar pada kuliah-kuliah yang lepas sudah mempelajari apakah konsep pertumbuhan penduduk dan apakah faktor-faktor menyebabkan pertumbuhan penduduk dan beberapa bentuk piramid pertumbuhan penduduk. Maka hari ini kita akan belajar merumuskan kesan, struktur dan komposisi penduduk ini kepada pembangunan negara. Jadi cikgu harap semua adik pelajar telah bersedia untuk mengikuti sesi pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu mengenai topik merumus kesan struktur dan komposisi penduduk kepada pembangunan negara. Jadi untuk penilaian hasil pembelajaran, cikgu harap pelajar dapat merumus 2 daripada 4 kesan struktur dan komposisi penduduk kepada pembangunan negara kita. Kepada pembangunan sebuah negara. Maafkan cikgu silap. Jadi kesan struktur dan komposisi penduduk kepada pembangunan negara yang pertama ialah kesan dari segi struktur dan komposisi piramid penduduk progresif. Apa yang kita dapat lihat dan faham disebabkan oleh penduduk piramid progresif ini, ia memberi kesan dari segi golongan dewasa, di mana ramai golongan dewasa yang mana sudah tentu dapat menyediakan tenaga kerja yang banyak dalam negara tersebut. Pertumbuhan penduduk yang cepat juga di dalam penduduk dalam piramid progresif ini dapat menyediakan pasaran yang lebih luas dan sudah tentu ia akan meningkatkan ekonomi negara. Sudah tentu adik-adik pelajar, dengan adanya pertumbuhan penduduk ini, sesebuah negara itu akan dapat menggerakkan aktiviti ekonomi mereka dengan lebih cepat dan efisien kerana adanya tenaga kerja yang boleh menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang terdapat dalam negara tersebut. Jadi, dalam komposisi piramid penduduk progresif ini memberikan kelebihan kepada negara tersebut kerana dengan adanya pertumbuhan penduduk yang cepat dan banyak ini, maka ia menyediakan pasaran yang lebih luas dan seterusnya dapat meningkatkan ekonomi negara di piramid penduduk progresif ini. Selain itu, kesan yang kita dapat lihat ialah kerajaan juga perlu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk muda. Sebabnya, disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang ramai dan cepat itu, maka banyak tenaga kerja, tetapi peluang pekerjaan adalah sedikit. Maka kerajaan perlu sediakan banyak peluang pekerjaan supaya aktiviti-aktiviti ekonomi itu dapat digerakkan melalui peluang pekerjaan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Dan seterusnya, kesan yang terdapat lihat ialah pelbagai kemudahan asas juga perlu disediakan oleh kerajaan seperti bekal elektrik, air, jalan raya dan hospital untuk keselesaan penduduknya. Ini kerana piramid penduduk yang progresif ini mempunyai penduduk yang ramai, maka sudah tentu penduduk yang ramai ini memerlukan kemudahan-kemudahan asas yang perlu disediakan oleh kerajaan seperti bekalan air, elektrik, jalan raya, hospital. Semua kemudahan-kemudahan asas ini adalah merupakan kemudahan-kemudahan asas yang penting dalam sebuah lingkungan penduduk yang ramai. Seterusnya, kesan struktur komposisi piramid penduduk peralihan, iaitu regresif. Apa yang kita dapat lihat di sini, kesan disebabkan oleh komposisi penduduk piramid ini, berbentuk piramid peralihan ini,
Peratus penduduk dalam lingkungan umur bekerja adalah besar. Ini bermaksud pendapatan negara mereka akan dapat ditingkatkan dan negara dapat dimajukan. Kalau kita lihat piramid penduduk regresif yang kita belajar pada kelas lepas, kita dapat lihat lingkungan umur di antara 20 dan ke 40 itu adalah ramai. Maka itu satu peluang dan ruang kepada negara yang mempunyai bentuk penduduk seperti ini untuk menjana dan mempertingkatkan ekonomi negara mereka, kerana lingkungan-lingkungan umur seperti itu adalah aktif untuk bekerja. Lebih banyak sumber akan dapat digunakan untuk memajukan negara. Betul. Ini juga perlu dimanfaatkan oleh penduduk yang berbentuk piramid regresif ini, kerana sumber-sumber yang ada ini dapat digunakan oleh pihak kerajaan untuk memajukan ekonomi negara mereka. Selain itu, kemudahan asas untuk golongan muda dapat dirancang dengan lebih baik seperti keperluan kesihatan dan pendidikan. Ya, disebabkan oleh peratus pendudukan yang banyak dalam lingkungan umur yang bekerja, maka kerajaan perlu menyediakan keperluan kesihatan dan pendidikan untuk golongan-golongan muda ini, supaya golongan muda ini dapat dibentuk menjadi golongan yang lebih berkualiti dan berkemahiran tinggi. Dan juga dari segi aspek kesihatan, golongan-golongan ini adalah terjaga. Sudah tentu dengan adanya kesihatan dan pendidikan yang baik ini, maka itu akan dapat membantu negara tersebut menggerakkan ekonomi mereka dengan lebih baik dan berkesan. Seterusnya, apa yang kita dapat lihat dari segi kesan piramid penduduk peralihan ini ialah peratusan penduduk tua yang tinggi. Kerajaan perlu sudah tentu menyediakan kemudahan seperti perubatan dan rumah orang-orang tua. Yang kalau kita belajar piramid regresif ini pada kelas lepas, kita belajar bahawa piramid ini mempunyai golongan tua yang sangat-sangat tinggi, kerana dari segi kesihatan dan golongan-golongan ini adalah terjaga. Maka oleh sebab itu, kerajaan sudah tentu perlu menyediakan kemudahan perubatan yang lebih bagus kepada golongan-golongan ini, dan juga sosial kepada golongan-golongan ini seperti rumah tua, agar kebajikan mereka dapat terjaga. Seterusnya, kesan yang terdapat lihat dari segi kesan piramid ini ialah penurunan kadar kelahiran. Bermaksud negara tersebut akan mengalami masalah kekurangan tenaga kerja tempatan di masa hadapan dan perlu menggunakan tenaga kerja asing. Seperti yang kita belajar dalam piramid penduduk peralihan regresif, kita dapat lihat contoh piramid ini adalah di Singapura. Kemudian Singapura sebenarnya mempunyai kadar kelahiran yang sangat rendah. Maka di masa 20 tahun, 10 tahun akan datang, negara itu akan mengalami kekurangan tenaga kerja tempatan. Jadi kerajaan sudah tentu memerlukan tenaga-tenaga asing. Dan biasanya cikgu jelaskan pada minggu lepas, tenaga-tenaga asing ini negara Singapura import daripada negara-negara jiran seperti negara kita Malaysia dan juga Indonesia dan lain-lain negara. Kesan yang ketiga ialah dari segi komposisi piramid penduduk stabil. Apa yang kita dapat lihat kesan daripada komposisi piramid penduduk stabil ini ialah lebih daripada separuh penduduknya berada dalam lingkungan umur bekerja, dan pendapatan negara yang ditingkatkan dan negara dapat dimajukan. Kalau kita belajar pada kelas lepas, biasanya komposisi piramid penduduk stabil ini adalah dalam kalangan negara-negara maju seperti Jepun dan Switzerland, England dan sebagainya, di mana penduduk-penduduk yang tinggal di negara-negara ini dapat menikmati taraf hidup yang lebih tinggi kerana pelbagai kemudahan sosial dapat disediakan. Kemudahan sosial yang seperti pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Di mana kesan yang terdapat lihat dari segi piramid ini juga ialah kerajaan mampu meningkatkan ekonomi mereka kerana negara mempunyai pasaran yang luas dan dengan adanya tenaga kerja yang luas. Ekonomi termaju dan bertaraf global juga berada dalam golongan negara-negara penduduk stabil ini. Itulah yang disebutkan sebagai negara-negara maju. Dan biasanya disebut negara-negara maju ini mereka memang mahir dalam bidang-bidang industri dan perkhidmatan. Mereka mempunyai taraf ekonomi yang terbaik dalam bidang-bidang ini.
Dan jangka hayat juga adalah tinggi kerana golongan yang tinggal di negara-negara, golongan masyarakat yang tinggal dalam piramid ini adalah mengamalkan gaya hidup masyarakat bandar dan kosmopolitan. Dan yang terpenting, kita sebut tentang negara-negara maju, sudah tentu negara itu mempunyai taraf kesihatan yang baik. Maka ini sedikit sebanyak membantu golongan masyarakat untuk meningkatkan jangka hayat mereka kerana adanya hospital yang dapat menyediakan peluang kesihatan kepada masyarakat yang yang mempunyai sakit-sakit ataupun masalah penyakit, dan masalah penyakit itu dapat diselesaikan, akhirnya jangka hayat itu dapat ditinggikan. Selain mereka ini mengamalkan gaya hidup masyarakat bandar yang sehat dan juga kosmopolitan. Dan akhir sekali ialah kesan daripada komposisi piramid penduduk stabil ini, kemajuan dalam pendidikan dan pembangunan R&D adalah berkembang kerana banyak kajian-kajian yang akan dilakukan oleh negara-negara yang ada tinggal di negara piramid penduduk stabil ini dalam bidang penyelidikan dan pembangunan. Akhir sekali, kesan struktur dan komposisi penduduk terganggu. Apa yang terdapat lihat kesan daripada piramid ini? Penduduk dewasa berkurang menyebabkan sumber ekonomi negara tidak dapat diusahakan dan sepenuhnya dan menjejaskan pembangunan negara. Penduduk yang kurang menyebabkan masalah kekurangan tenaga kerja dan negara perlu mengimport tenaga kerja luar. Kalau kita belajar, kita refresh balik, piramid penduduk terganggu ini dia tergolong dalam golongan negara-negara yang berperang, golongan negara-negara yang mengalami masalah penyakit. Dan disebabkan oleh masalah faktor-faktor ini, maka golongan dewasa mereka adalah kurang. Dan sudah tentu ini memberi kesan kepada aktiviti ekonomi negara tidak dapat digerakkan kerana tidak adanya tenaga kerja tempatan dalam negara tersebut. Dan sudah tentu itu akan menyebabkan ekonomi mereka menjadi mundur dan negara terpaksa import tenaga kerja daripada luar. Jadi, adik pelajar, apa yang adik pelajar kena ingat, faham dan tahu di dalam merumus kesan struktur komposisi piramid penduduk ini. Adik pelajar kena ingat bahawa bila tersebut merumus kesan struktur komposisi piramid penduduk, dia ada 4, iaitu pertama, ulang balik, komposisi penduduk piramid progresif, komposisi penduduk piramid peralihan regresif, komposisi piramid penduduk stabil dan juga komposisi penduduk terganggu. Adik pelajar kena ingat 4 komposisi piramid ini, barulah adik pelajar boleh merumuskan sesebuah kesan struktur kepada piramid tersebut. Misalnya yang kita bincangkan tadi dari segi penduduk regresif, kita dapat lihat golongan dewasa terlampau ramai, menyediakan peluang tenaga kerja yang banyak dan sudah tentu memberikan impak ekonomi yang bagus kepada negara yang mempunyai penduduk piramid progresif. Dan sudah tentu kerajaan perlu menyediakan pelbagai peluang kemudahan hospital, kemudahan sosial seperti raya untuk keselesaan rakyat di negara tersebut disebabkan golongan penduduk yang ramai dan tenaga kerja yang ramai untuk menggerakkan aktiviti ekonomi mereka dengan lebih baik dan efisien. Kemudian, apa yang kita belajar dari segi kesan struktur komposisi piramid penduduk peralihan. Biasanya peralihan ini dia mempunyai kadar kelahiran penduduk yang rendah dan golongan dewasa ramai dan golongan tua yang tinggi. Dan kesan daripada golongan penduduk yang rendah ini akan menyebabkan jangka masa panjang negara ini mengimport tenaga kerja luar kerana tidak ada tenaga kerja tempatan di negara mereka. Dan golongan tua juga yang terlampau ramai akan menyebabkan kalau kerajaan tidak memberikan dasar-dasar sosial kepada golongan-golongan ini, maka golongan-golongan ini akan terjejas. Justru kerajaan perlu sediakan dasar menyediakan peluang kesihatan kepada penduduk ini supaya golongan tua ini dapat dijamin kehidupan mereka. Dan dari segi ekonomi, biasanya penduduk peralihan regresif ini mempunyai ekonomi yang stabil dan mantap. Seterusnya dari segi komposisi penduduk piramid stabil. Apa yang kita faham tadi, bila sebut piramid stabil ini, maka jumlah penduduk yang tinggal di kawasan tersebut adalah stabil. Dari segi golongan dewasa, golongan muda dan golongan tuanya adalah
seimbang. Dan piramid stabil ini biasanya berada dalam kelompok negara-negara yang maju, mengamalkan dasar negara industri dan mengamalkan dasar-dasar kesihatan yang baik. Dan mereka biasanya mempunyai kemajuan dalam bidang pendidikan dan pembangunan ataupun research and development. Jadi sudah tentu negara yang tinggal dalam komposisi penduduk piramid ini ada kena faham mereka adalah golongan negara-negara dalam kelompok negara-negara yang maju, mempunyai ekonomi yang bagus, taraf kesihatan yang bagus, tahap pendidikan yang bagus, dan keseimbangan dari segi penduduk dewasa, tua, muda mereka adalah seimbang. Dan dari segi struktur piramid terganggu, apa yang cikgu boleh rumuskan, penduduk-penduduk ini dari segi tahap kelahiran mereka adalah rendah kerana disebabkan piramid penduduk terganggu ini adalah dalam kelompok negara-negara yang bermasalah seperti perang dan mempunyai penyakit. Maka dari segi struktur ekonomi mereka amat lemah dan golongan tenaga mereka juga amat lemah dan terpaksa mengimport tenaga kerja dari luar. Jadi adik belajar, itu saja untuk rumusan cikgu mengenai topik hari ini, dan cikgu harap adik belajar dapat faham mengenai empat kesan struktur komposisi piramid penduduk yang cikgu telah jelaskan tadi. Jadi cikgu harap adik-adik pelajar dapat memberikan perhatian dan sepenuhnya dalam pembelajaran ini, dan cikgu ucapkan terima kasih atas keprihatinan adik pelajar mengikuti sesi pembelajaran kita pada pagi ini. Itu saja, sekian dan terima kasih.